Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hawa binti Lokman dari Unit Pendidikan Islam 2, ambilan Jun 2023. Pada hari ini saya akan membentangkan pentaksiran berterusan subjek pengantar akidah Islamiah yang kedua. Jadi, pada hari ini tajuk perbincangan kita pada hari ini adalah metodologi Al-Quran dalam menerapkan akidah. Dan saya juga akan menerangkan sedikit sebanyak tentang sejarah pemikiran akidah iaitu Syiah. Tidak dilupakan juga, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah subjek pengantar akidah Islamiah iaitu Ustazah Safiah. Terima kasih. Jadi pada hari ini, kita akan bersama-sama menganalisis dalil-dalil nakli Al-Quran dalam menerapkan akidah dan juga kita akan belajar menilai sejarah pemikiran akidah itu sendiri. Jadi yang pertama sekali kita akan tengok metodologi Al-Quran dalam menerapkan akidah. Al-Quran, kamu semua tahu tak apa itu Al-Quran? Al-Quran merupakan satu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW daripada Allah melalui pengantaraan malaikat Jibril AS ataupun dikenali sebagai mukjizat. Untuk pengetahuan semua, metodologi Al-Quran dalam menerapkan akidah terbahagi kepada 4. Yang pertama, membebaskan akal daripada paksaan dan taklid. Yang kedua, menggunakan akal untuk berfikir dan menganalisis menerusi alam nyata. Yang ketiga, mendedahkan kepercayaan yang batil dan mengisbatkan kebatilannya. Dan yang terakhir sekali adalah membentangkan akidah yang benar dan mengisbatkan kebenarannya. Jadi, marilah kita belajar bersama-sama. Jadi kita lihat metodologi Al-Quran yang pertama iaitu membebaskan akal daripada paksaan dan taklid. Apa itu paksaan? Paksaan adalah amalan memaksa pihak lain untuk bertindak secara spontan dengan menggunakan ancaman, ganjaran atau bentuk lain daripada tekanan atau kekuatan. Dan apa pula taklid? Taklid dari segi istilah bermaksud menurut ulama usul fiqh ialah beramal dengan pendapat orang lain tanpa mengetahui hujah dan dalilnya. Contohnya kita dapat lihat orang kafir pada zaman dahulu, dia menyembah berhala. Sebab apa? Sebab dia orang ni ikut ajaran nenek moyang mereka. Dia orang tak cari pun hujah ataupun dalil yang cakap sebenarnya kita tak boleh nak sembah berhala. Baiklah, seterusnya kita lihat metodologi Al-Quran bagi menerapkan akidah yang pertama, iaitu membebaskan akal daripada paksaan dan taklid. Kamu semua tahu tak apa itu taklid? Taklid, menurut Syekh Al-Hudi menjelaskan bahawa taklid bermaksud seseorang yang mengikuti perkataan atau keyakinan orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Okey, mesti kamu semua tak faham lagi kan? Dia macam Al-Quran mengiktiraf akal manusia sebagai jalan untuk berfikir. Jadi, kalau kita nak buat sesuatu benda tu, mesti kena fikir dulu. Tak boleh je buat terus. Yang kedua, akal merupakan satu alat untuk berfikir dan bagi menimbang baik buruk. Kita nak buat sesuatu perkara tu, kita kena guna akal untuk kita berfikir. Kita kena kaji ada baik dia, ada buruk dia. Kita tak boleh terus buat. Yang terakhir sekali, Al-Quran juga tidak memaksa manusia untuk menerima bulat-bulat akidahnya sebelum mereka berfikir. Saya beri contoh. Kita tengok orang kafir dahulu. Macam mana diorang boleh nak menyembah berhala? Diorang percaya tentang kepercayaan nenek moyang mereka untuk menyembah berhala. Tapi diorang tak tahu sebab apa diorang nak kena sembah berhala, apa baik buruk dia. Macam tu. Jadi, mari sama-sama kita lihat dalil Al-Quran yang berkaitan dengan metodologi sebentar yang kita bincangkan tadi. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy,
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Mafhumnya, tidak ada paksaan dalam agama Islam kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran Islam dari kesesatan kufur. Oleh itu, sesiapa yang tidak percayakan tagut dan ia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan tali agama yang teguh dan tidak akan putus. Dan ingatlah, Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Dalil Al-Quran ini diambil daripada surah Al-Baqarah ayat 256. Turunnya dalil Al-Quran ini disebabkan satu peristiwa ni tau. Iaitu pada satu hari ni Al-Husaini datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Bolehkah aku paksakan dua anakku itu supaya memeluk Islam kerana mereka tidak menyukai Islam dan tidak mahu kekal beragama Nasrani?" Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di atas. Jadi dalil ni nak terangkan bahawa sesungguhnya paksaan untuk beragama tu tidak boleh diamalkan. Maksudnya tiada paksaan untuk kita memilih agama dan tidak dibenarkan seseorang itu memaksa orang lain keluar daripada agamanya. Prinsip itu dapat dipegang dengan baik jika kita mempunyai kekuatan untuk membela Islam dan umatnya daripada serangan musuh. Allah Subhanahu wa taala sendiri memerintahkan kita berdakwah secara bijaksana dan menasihati dengan baik dan membantah musuh dengan cara yang lebih baik selain menjamin kebebasan berdakwah dan menutup segala pintu fitnah yang cuba dilemparkan. Baiklah, seterusnya kita lihat dalil Al-Quran yang berkaitan tentang taklid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. Mafhumnya, dan apabila dikatakan kepada mereka iaitu yang ingkar, turutlah akan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Mereka menjawab, tidak, bahkan kami hanya menurut apa yang kami dapati datuk nenek kami lakukannya. Patutkah mereka menurut datuk neneknya sekalipun syaitan mengajak mereka itu melakukan perbuatan yang menjerumuskan mereka ke dalam azab api neraka yang marak menjulang. Surah Luqman ayat 21. Ayat ini diturunkan untuk mencela orang kafir tentang perbuatan mereka yang hanya mengikut membabi buta tentang agama nenek moyang mereka. Dan Allah menegur orang kafir bahawa ajaran nenek moyang mereka itu adalah ajaran syaitan, sedangkan syaitan hanya menunjukkan jalan ke api neraka. Jadi jelaslah ayat di sini menerangkan bahawa Allah sangat mencela orang yang bertaklid terhadap nenek moyang mereka sendiri. Ini kerana mereka tidak mengetahui tentang ajaran nenek moyang mereka. Kesimpulannya, dalil ini benar-benar melarang untuk bertaklid dengan sesuatu ajaran tanpa mengkaji terlebih dahulu ajaran tersebut. Jadi kalau kita nak melakukan sesuatu, nak ikut ajaran apa-apa, nak belajar ni, kita kena mengkaji dulu sesuatu benda tu. Kita tak boleh bertaklid semata-mata. Baiklah, kita sambung ke metodologi Al-Quran bagi menyerapkan akidah yang kedua. Yang kedua ialah mengarahkan akal manusia untuk berfikir dan menganalisis menerusi alam nyata. Seperti yang kita ketahui, akal merupakan anugerah Allah yang sangat istimewa kepada makhluk yang bernama manusia. Dan kita juga ketahui bahawa akal merupakan satu anggota badan yang memiliki keistimewaan berbanding anggota badan kita yang lain. Al-Quran juga menerapkan akidah melalui arahan dan dorongan akal manusia untuk berfikir dan menganalisis alam nyata berbantukan panca indera. Maksud dia kat sini, dengan kita mengkaji kejadian alam,
Menggunakan panca indera seperti mata, telinga, kita juga dapat menerapkan akidah secara langsung. Baiklah, seterusnya kita boleh lihat dalil Al-Quran tentang suruhan supaya manusia berfikir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ihtilafil laili wan nahar liayati ulil albab. Okey. Mafhumnya, dan bagi Allah jugalah kuasa pemerintah langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Surah Al-Imran ayat 189 hingga 190. Jadi jelaslah dalil ini membuktikan kekuasaan Allah yang menjadikan malam dan siang serta langit dan bumi. Melalui kekuasaan ini, dia dapat membuktikan Allah itu hebat sangat, sangat berkuasa sampai boleh jadikan siang dan malam, kejadian bumi yang lain. Kita tengok bumi, kita tengok langit. Wah, cantiknya langit, subhanallah, hebatnya Allah. Macam tu. Jadinya kesimpulannya, manusia ni haruslah mengkaji menerusi panca indera tentang kehebatan Allah mencipta alam. Kita kenalah manfaatkan kita punya anggota badan, kita punya panca indera ni kan, yang telah diberi kepada kita. Macam mata, kita tengok matahari. Wah, matahari. Wah, Masya Allah, cantiknya. Besarnya kekuasaan Allah sampai dia boleh cipta bumi ni. Jadi sebentar tadi kita dah tengok dalil Al-Quran yang menunjukkan tentang kejadian alam yang nak bagi tahu tentang kekuasaan Allah. Jadi sekarang ni kita tengok dalil Al-Quran itu tentang kekuasaan Allah, itu pada yang berkaitan dengan kejadian alam juga, iaitu kejadian gunung ganang yang kukuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim waja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Surah Al-Anbiya ayat 31. Maksudnya, dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung ganang yang kukuh agar ia tidak goncang sesama mereka, dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Kat sini dia nak bagi tahu ya kekuasaan Allah tu sangat besar. Allah lah yang jadikan bumi, gunung ganang ni pun Allah yang jadikan. Bukan setakat jadikan, Allah yang kukuhkan mereka supaya mereka ni tak goncang sesama mereka. Baiklah, yang ketiga pula ialah mendedahkan akidah yang batil dan menetapkan kebatilannya. Al-Quran ni banyak membentangkan akidah yang batil, khususnya agama-agama lain. Contoh yang kita boleh lihat seperti animisme, Majusi, ateisme, Yahudi, Kristian dan lain-lain. Lepas tu, diorang ni menolak kepercayaan dan akidah tersebut dan mendedahkan penyelewengannya. Okey, menetapkan kebatilan pula kita boleh lihat dia bermaksud tindakan menguatkan hujah atau bukti yang menunjukkan sesuatu kepercayaan tu salah. Maksudnya nak tunjuklah apa yang kita percaya itu salah. Itulah maksud menetapkan kebatilan. Baiklah, seterusnya kita akan lihat dalil Al-Quran yang berkenaan dengan metodologi Al-Quran yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Dalilnya berbunyi, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Surah Maryam ayat 88. Maksudnya, dan mereka yang kafir berkata, Allah iaitu Ar-Rahman mempunyai anak. Jelaslah dalil ini menyatakan kebatilan dan kejahilan orang kafir yang mengatakan Allah itu mempunyai anak. Sedangkan yang kita tahu,
Allah ni tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi kesimpulannya, Allah itu mempunyai sifat esa. Allah itu esa, tidak mempunyai pengawalan dan tidak juga mempunyai pengakhirannya. Okay, jika tadi dah ada dalil Al-Quran yang orang kafir ni cakap Allah ni apa? Allah ini mempunyai anak. Sekarang ni kita kena isbatkan balik dalil Al-Quran tersebut yang menyatakan bahawa Allah tidak mempunyai anak dan isteri. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa annahu ta'ala jaddu rabbana mattakhadha sahibatan wala walada. Surah Al-Jin ayat 3. Dan bahawasanya maha tinggi kebesaran ya Rabbi kami, dia tidak beristeri dan tidak pula beranak. Maksudnya terang-terang kat situ dia cakap dia tidak beristeri dan tidak pula beranak. Maksudnya tidak berkeluarga dan tidak pula beranak. Maksudnya Allah ni memang tidak punya anak. So kita dah isbatkan akidah yang batil tadilah. Seterusnya kita lihat metodologi Al-Quran yang terakhir, iaitu membentangkan akidah yang benar dan menetapkan kebenarannya. Seperti yang kita ketahui, akidah bermaksud ikatan atau simpulan yang kuat dan teguh. Dan sumber utama akidah juga ialah berdasarkan Al-Quran serta As-Sunnah. Al-Quran juga menyatakan dengan tegas dan jelas sesuatu kepercayaan dan akidah yang benar untuk manusia ikuti. Selain itu, Al-Quran juga menjelaskan tentang konsep akidah yang benar, terutamanya tentang keesaan Allah dan sifat yang mutlak serta sempurna. Okay, sebentar tadi kita dah lihat metodologi Al-Quran yang keempat, iaitu metodologi Al-Quran yang last sekali, iaitu membentangkan akidah yang benar dan mengisbatkannya lah. Pertama kita kena lihat dari Al-Quran yang membentangkan akidah yang benar, iaitu yang menyatakan bahawa Al-Quran itu wahyu Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innahu laqaulu rasulin karim. Surah Al-Haqqah ayat 40. Yang bermaksud bahawa sesungguhnya Al-Quran itu ialah wahyu daripada kami yang disampaikan oleh Rasul yang mulia. Dia nak beritahu kat sini, Al-Quran itu merupakan wahyu daripada Allah dan Al-Quran itu bukannya makhluk. Okey, jadi seterusnya kita nak bentangkan dalil yang mengisbatkan akidah yang benar adalah. Okey, dalilnya yang menyatakan bahawa Al-Quran itu merupakan wahyu Allah yang menjadi mukjizat teragung Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fa'auha ila abdihi ma auha. Surah An-Najmi ayat 10. Yang bermaksud, lalu Allah wahyukan kepada hambanya iaitu Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril apa yang telah diwahyukannya. Kat sebelah tadi dia cakap Allah wahyukan Al-Quran, kan? Jadinya dalil yang mengisbatkan kebenaran tu, dia cakap lagi Allah wahyukan kepada hambanya Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Apa yang Allah wahyukan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad? Al-Quran. Jadinya itulah dalil yang mengisbatkan kebenaran tersebut. Seterusnya kita lihat dalil Al-Quran yang menyatakan tentang kenabian. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Rasulan mubashirina wa munzirina li'alla yakuna linnas 'alallahi hujjatun ba'da rasul wa kana Allahu 'azizan hakima. Surah An-Nisa ayat 165 yang bermaksud Rasul-Rasul yang kami telah utuskan itu semua adalah pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan pembawa amaran kepada orang-orang yang kafir dan yang berbuat maksiat, supaya tidak ada bagi manusia sesuatu hujah iaitu sebarang alasan untuk berdalih pada hari kiamat kelak terhadap Allah sesudah mengutuskan Rasul-Rasul itu. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Dalil ini nak menyatakan bahawa Rasul-Rasul yang Allah telah utuskan tu
adalah sebagai pembawa khabar gembira kepada orang beriman, dan dia juga membawa amaran kepada orang kafir yang berbuat maksiat. Maksudnya mereka ni yang macam sampaikan dakwah lah macam tu. Baiklah, sekarang kita lihat dari Al-Quran yang mengisbatkan tentang kenabian. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala ad-dini kullahu walau karihal musyrikun. Surah As-Saff ayat 9, yang bermaksud dialah yang mengutuskan rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkan di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik membencinya. Tadi ada dalil yang membentangkan akidah yang benar, iaitu Rasul ni dia membawa berita gembira serta membawa amaran kepada orang yang melakukan maksiat. Dan kat sini juga dia cakap Rasul ni membawa petunjuk untuk jadikan agama yang benar lah. Dan dia akan memenangkan di atas segala agamanya meski orang-orang musyrik pun membencinya. Maksudnya dia akan tetap jadikan agamanya itu nombor satu walaupun orang-orang kafir ni benci dia. Jadi sebentar tadi kita telah lihat tentang metodologi Al-Quran dalam menerapkan akidah. Jadi sekarang kita berpindah kepada sejarah pemikiran akidah. Untuk pengetahuan semua, pemikiran akidah ni dia tak muncul lagi semasa zaman Rasulullah, semasa Rasulullah hidup. Sebab masa tu akidah umat Islam ni masih teguh. Kalau diorang tak tahu apa-apa tu, diorang terus rujuk kepada Rasulullah. Tapi pemikiran akidah ni dia mula timbul apabila peristiwa kewafatan Rasulullah. Jadi hari ini saya akan cerita tentang sejarah pemikiran akidah, iaitu Syiah. Okey, pemikiran akidah yang pertama yang kita boleh lihat iaitu Syiah. Okey, pemikiran Syiah ni dia menganggap Ali ni sebagai Nabi, bahkan setaraf dengan Tuhan. Yang kedua, kaum Syiah ni juga dia anggap ada yang menyebut imam mereka ni sebagai manusia yang memiliki sifat Tuhan ataupun Tuhan dalam bentuk jelmaan manusia. Maksudnya yang jadi imam mereka ni adalah diorang anggap diorang sebagai Tuhan dalam bentuk jelmaan manusia. Jadi mari kita lihat dalil yang mengisbatkan pemikiran Syiah sebentar tadi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas ayat 4. Maksudnya, dan tidak ada sesiapa pun yang setaraf dengannya, iaitu Allah. Sebentar tadi kita lihat pemikiran Syiah ni dia menyatakan bahawa Sayyidina Ali ni dia setaraf dengan Tuhan. Walhal kita tahu tak ada sesiapa pun yang setaraf dengan Allah. Okay, sebentar tadi kita lihat pemikiran Syiah. Jadi sekarang yang kedua adalah pemikiran Murji'ah. Kaum Murji'ah ni dia menganggap bahawa pelaku maksiat ni kalau dia mempunyai keimanan yang sempurna walaupun dia melakukan maksiat, dia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua pula, dia serahkan masalah ni, semua diserahkan kepada Allah semasa hari pembalasan. Okay, jadi kita lihat dalil yang mengisbatkan pemikiran Murji'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Surah An-Nisa ayat 14. Yang bermaksud, dan sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya serta melampaui batas-batas syariatnya akan dimasukkannya oleh Allah ke dalam api neraka, maka kekallah dia di dalamnya dan baginya azab seksa yang amat menghina. Tadi pemikiran Murji'ah ni dia kata orang yang melakukan maksiat ni ataupun melakukan dosa besar, dia tak masuk neraka walaupun kalau dia orang mempunyai keimanan. Kat sini Allah dah cakap siapa yang melampaui batas akan dimasukkan, siapa yang derhaka kepada Allah, iaitu melanggar, tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada perintah Allah, dia akan dimasukkan ke dalam api neraka.
Tapi kalau dia dah bertaubat, barulah dia mungkin barulah dia boleh dimasukkan ke syurga. Mari kita lihat pula pemikiran kaum Jabariyah. Kaum Jabariyah ni mereka adalah golongan yang berlebih-lebihan dalam masalah takdir sehingga mereka menganggap bahawa manusia ni tak memiliki kehendak dan tidak memiliki pilihan yang untuk berbuat sesuatu. Dia juga menganggap gerakan tubuh badan mereka ni tak dapat dikawal oleh mereka sendiri. Maksudnya apa yang ditakdirkan, apa yang jadi semua takdir Allah. Tiada kehendak sendiri. Okay. Jadi sekarang kita boleh lihat dalil yang mengisbatkan pemikiran Jabariyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa iza aradallahu biqaumin su'an fala muradda lahu wa ma lahum min dunihi min wali. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Bermaksud sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehinggalah mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan Allah tidak mengkehendaki untuk menimpakan sesuatu kepada sesuatu kaum bala bencana, maka tidak sesiapa pun yang dapat menolak dan menahan apa yang ditetapkan itu, dan tidak ada sesiapa pun yang dapat menolong atau melindungi mereka selain daripada Allah. Allah cakap kat sini, memanglah kita ni tidak boleh menolak ataupun menahan apa yang ditetapkan oleh Allah. Tapi Allah cakap juga, kita ni, benda yang takdir Allah ni kita boleh ubah. Kita sendiri boleh ubah benda tu. Bukannya kita hidup ni semata atas ditakdirkan oleh Allah. Okay, kita lihat pula pemikiran akidah yang keempat, iaitu pemikiran Khawarij. Mereka ni beranggapan bahawa kaum muslimin yang melakukan dosa besar adalah kafir. Dia bertentangan dengan pendapat Imam Hasan Al-Basri dan golongan Mu'tazilah. Nanti saya akan terangkan tentang golongan Mu'tazilah punya pemikiran. Okay. Lepas tu mereka juga mengamalkan amalan mengkafirkan dah. Kan tadi mereka cakap kaum muslimin yang melakukan dosa besar adalah kafir. Dia terus kafir kat orang tu. Mereka mengamalkan amalan mengkafirkan orang Islam, iaitu dipanggil takfir. Okey, dalilnya ini adalah dalil yang mengisbatkan pemikiran Khawarij. Dari surah Al-Raf ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina amilus sayyiati summa tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Yang bermaksud, dan orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan kemudian bertaubat dan beriman, nescaya setelah itu Tuhan Maha Mengampun dan Maha Penyayang. Tadi kaum Khawarij ni dia dah cakap siapa yang melakukan dosa besar ni memang dianggap kafir. Tapi Allah cakap siapa yang mengerjakan kejahatan tapi dia bertaubat, lepas tu dia bertaubat, beriman, Allah akan mengampunkan dosa mereka. Seterusnya, pemikiran Qadariyah pula, mereka menganggap bahawa Allah ni telah memberikan pilihan kepada manusia untuk melakukan kebaikan serta keburukan, beriman maupun menetap pada kekafiran. Kedua pula, mereka ni jadinya mereka menganggap manusia akan dihakimi dan diberikan pahala maupun ganjaran atau dosa sesuai pilihan mereka sendiri. Jadi kita lihat dalil yang mengisbatkan pemikiran Qadariyah pada surah An-Nisa ayat 59. Allah cakap kat sini, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah iaitu Muhammad dan ulil amri, iaitu pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeza pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Serta jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudiannya, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maksudnya kat sini tadi pemikiran Qadariyah ni dia cakap nak melakukan kebaikan dengan keburukan ni adalah pilihan bagi setiap individu. Tapi kat sini Allah tak ada bagi kita pilihan pun untuk melakukan keburukan. Allah dah cakap, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasulullah.
Jadi yang akhir sekali ialah pemikiran Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah ni dia menolak kebenaran takdir. Kewujudan takdir dikatakan akan mencampuri perbuatan seseorang hamba, maka ia sudah tentu akan bercanggah dengan keadilan Allah. Yang kedua, diorang ni berpandangan bahawa Al-Quran tu makhluk daripada aspek di Lauh Mahfuz dan juga yang tertulis di Mazhab. Jadi, mari kita lihat dalil yang mengisbatkan pemikiran Mu'tazilah. Surah Al-Kahfi ayat 27 yang bermaksud, dan bacalah apa yang diwahyukan kepadamu iaitu kitab Tuhanmu. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Maksudnya kat sini nak cakap tadi kaum Mu'tazilah tu cakap Al-Quran ni adalah makhluk, sedangkan Allah dah cakap Al-Quran ni adalah kalamullah, iaitu wahyu teragung, dan ianya bukanlah makhluk. Baiklah, jadi saya rasa masa juga telah mencemburui kita. Jadi marilah kita membuat kesimpulan berdasarkan apa yang kita belajar sebentar tadi, iaitu tentang metodologi Al-Quran dan menetapkan akidah. Jadi kesimpulannya, mempertahankan akidah adalah tanggungjawab umat Islam dan tidak boleh diabaikan. Akidah yang kukuh dapat menjamin keamanan dan kebahagiaan kepada kita sendiri. Jika kita melakukan kehidupan yang harmoni, iman mestilah diperbaiki. Selain itu, Al-Quran juga merupakan sumber utama dalam kehidupan manusia. Al-Quran juga membantu manusia berfikir, menggunakan akal dan mengambil iktibar yang dengan kekuasaan Allah. Dengan ini, iman seseorang Muslim akan lebih kukuh dan lebih mantap lagi.